Ni satu nikmat Allah bagi dekat kita. Sebab bukan semua orang dapat nikmat ni. Bahkan Nabi SAW sendiri dalam riwayat menceritakan bahawa Nabi doa supaya sampai masuk dalam bulan Ramadan semenjak daripada bulan Rejab. Dalam doa yang kita duk baca, Allahumma inna, macam mana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa yang dipanjat Nabi SAW. Nak cerita Nabi sendiri pun tak tahu sama ada dia akan sampai dalam bulan Ramadan tahun tu. Dan dia berharap agar dia sampai dalam bulan Ramadan tu. Sebab Ramadan ni tuan-tuan dia sangat besar. Sangat besar nilai dia. Kalau kita tahu. Tapi kita tak tahu. Saya ni tuan-tuan, jarang-jarang nak ada dekat madrasah dekat tempat ni. Setiap bulan Ramadan saya akan pergi merata tempat. Orang duk jemput sana jemput sini. Satu benda yang saya nak tahu pengalaman, saya nak kongsi pengalaman saya kepada tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa yang saya tengok? Tahun ni jemaah masjid berkurang di seluruh tempat. Di mana tempat pun. Dulu kita tengok malam pertama Ramadan sampai penuh masjid, sampai melimpah, bahkan kena pasang khemah. Itu pengalaman kita tengok sebelum ni. Tapi tak pada tahun ni. Tahun ni sangat kurang. Dan saya tak tahu apa yang berlaku. Saya tak tahu apa yang jadi. Maksudnya orang dah tak pergi masjid. Mungkin disebabkan tempoh PKP hari itu, orang biasa semayang dekat rumah. Dan dia dah mula belajar macam mana nak semayang kat rumah sebagainya, macam mana nak jadi imam semayang kat rumah, dan mungkin orang pilih untuk semayang di rumah. Dan tapi sedihlah. Sedih pasal orang mula meninggalkan masjid. Orang tak pergi masjid. Sebab tu tuan-tuan yang masih pilih untuk semayang di masjid, tuan-tuan syukur pada Allah. Allah bagi dekat kita dua benda. Nombor satu, Allah panjangkan usia kita masuk Ramadan. Yang kedua, Allah masih bagi taufik dekat kita, bagi hidayah pada kita untuk kita masih semayang di masjid. Cumanya yang main ni pun tak tahu nak bertahan ataupun tidak sampai hujung Ramadan ni. Sebab yang kita nak tengok tu awal tu dia puluh sungguh lah, betul makin lama dia pun. Bukan sebab dia dah tak teringin. Tapi mungkin sebab dia sendiri letih. Dengan dia ulang buat benda sama, dia sendiri penat, akhirnya apa? Akhirnya pun dia kata orang lain pun tak pergi, aku duduk seorang yang duduk pergi, dan aku pun tak mau pergi sekali. Jadi betul. Tuan-tuan, sejarah tarawih ni tuan-tuan, dia bukan bermula pada zaman Nabi SAW. Nabi SAW waktu tu tak panggil tarawih, dia panggil Qiyamul Ramadan. Qiyam Ramadan. Menghidupkan Ramadan. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pergi semayang malam dengan para sahabat 3 kali ya. Dalam bulan Ramadan, pensyariatan berpuasa dalam bulan Ramadan bermula pada tahun kedua Hijrah. Maksudnya, Nabi sempat menjalani ibadat Ramadan dengan para sahabatnya sekitar 8 tahun. Tapi ada satu riwayat, Nabi SAW pergi semayang dalam masjid, riwayat Bukhari, hadis sahih. Aisyah cerita, radhiyallahu anha. Malam tu Nabi SAW pergi, dah tengah malam. Nabi pergi semayang dekat masjid. Dalam riwayat yang lain cerita, Nabi buat 8 rakaat. Salat asal Muhammad. Sembayang malam dia. Nabi semayang begitu panjang. Panjang ni dalam sebuah riwayat cerita sehingga para sahabat ada yang kata, benar sekali, kami hampir-hampir tak sempat nak bersahur. Punya panjangnya semayang 8 rakaat. Kita kalau nak buat 8 rakaat sungguh-sungguh nak tiru Nabi, kita try buat begitu tengok. Mana ni? Malam ni kita try tengok tuan-tuan sekalian. Malam esok ke? Malam esok saya tak ada sini, tuan-tuan buatlah. Malam esok saya pergi dekat balik pulau pula. Dan Salih Muhammad. Tuan-tuan try tengok bagi khatam 30 juzuk Quran. Ni. Imam kita buat pengumuman, pengurusi kita, insya-Allah esok kita akan cuba buat 8 rakaat dan khatam 30 juzuk Quran. Tuan-tuan tahu siapa mai? Tu imam pun tak mai. Dia kata aku salah sebut benda. Tak, jangan main-main. Tapi subhanallah, macam tu panjangnya bacaan sehingga
Huzaifah Al-Yamani pernah cerita dia try ikut belakang Nabi SAW dalam solat malam dia. Nabi berdiri, pada berdirinya Nabi SAW rakaat pertama tu Nabi masuk 4 juzuk bacaan. Imam tadi baca 3 ayat, ada 4 ayat. Ini 4 juzuk, 4 juzuk. Huzaifah kata, nak habis Fatihah. Habis Fatihah ni nak rokok kot. Tak, dia sambung pula surah berikut. Habis surah ni berhenti kot. Tak, sambung lagi surah berikutnya. Subhanallah. Dan Sayyidina Muhammad. Hampir 4 juzuk Nabi SAW baca. Lepas tu, bukan baca tu. Rokok Nabi SAW tu, kata Huzaifah, hampir sama panjangnya dengan berdiri Nabi SAW tadi ni. Kalau berdiri tu dekat sejam, kata, rokok Nabi SAW pun dekat sejam. Rokok saja. I'tidal bangkit sama panjang dia macam berdiri tadi ni. Sujud dia sama. Tentu agak 2 rakaat tu habis berapa jam. Malam tu Nabi pi pakat-pakat mai. Ramai pakat mai. Dia kata, malam ni Nabi SAW main di masjid. Juga kita pergi ikut. Adalah berapa orang yang dapat tahu kata Nabi SAW semayan di masjid, mereka mai. Esok mereka mula bercerita dekat orang di Madinah. Hantar semalam kami semayang dengan Nabi. Syok. Oh, lebih kurang begitu lah kot bahasa kita kan. Beho kami semayang dengan Nabi. Oh, sonok. Oh. Malam besok mereka main dengan Nabi. Mereka main lagi ramai. Sampai hampir separuh daripada masjid tu dah penuh dah. Mereka ikut Nabi malam kedua. Nabi SAW berhenti tengah malam. Tengah malam. So daripada lepas isyak tu sampai tengah malam. Lebih kurang pukul 12 gitu. Besoknya lagi kecoh. Sampai penuh masjid. Penuh melimpah masjid lah. Esoknya tu, lagi ramai sampai dah terkeluar daripada masjid. Orang main nak semayang. Qiyam mulai dengan Nabi SAW. Dia panggil Qiyam Ramadan. Macam kita lah main tarawih lah. Main malam keempat Nabi tak main dah. Dia pun tunggu sampai subuh. Bila Nabi main, Nabi kata, aku takut sembahyang tu difardu pada kamu. Kalau Nabi terus main, nanti Nabi takut Allah turun perintah fardu. Masuk wajib. Kita kata apa, nasib baik Nabi tak main benda tu lah. Kalau tidak jam kita kena tiap malam main tarawih. Tuan-tuan, itu sejarahnya macam mana Nabi SAW mula semayang para sahabat. Semenjak daripada tu Nabi SAW dah tak memimpin semayang malam-malam macam kita ni, sehinggalah Nabi wafat. Lepas Nabi wafat, naik Sayyidina Umar pun sama, tak berlaku macam kita buat ni. Sampai zaman Sayyidina Umar, itu pun dah beberapa tahun selepas Sayyidina Umar diangkat menjadi khalifah ataupun Amirul Mukminin. Sayyidina Umar jadi susah hati tengok orang duduk semayang sana kelompok, semayang sana sekelompok, semayang sana kelompok. Lepas semayang juga, qiyam mulai sebab Nabi kata, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan Ramadan ya, dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa terdahulu. Maka para sahabat duduk semayanglah. Macam mana Nabi SAW, tapi mayang sendiri-sendiri. Mayang sana, mayang sana, mayang sana. Kata Sayyidina Umar kepada seorang sahabat, dia kata, alangkah cantiknya kalau kita dapat himpun semua semayang di satu tempat. Berhimpun semua semayang satu tempat. Lalu, semayang yang pertama, yang namanya semayang macam kita buat ni, berlaku pada zaman Sayyidina Umar, dipimpin oleh seorang sahabat Nabi SAW yang dia panggil Qari, yang mahir bacaan Quran, yang ada Ubay, Allahumma salli ala Muhammad, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu memimpin bacaan tu. Lalu tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, bila Sayyidina Umar lalu di luar, tengok orang berhimpun ramai-ramai, dia kata, ni'matu bid'ah hadza. Bid'ah yang baik ini, dia kata. Pasal apa dia kata bid'ah? Sebab Nabi tak buat. Zaman dia baru buat. Nabi tak suruh. Dia yang suruh. Tapi perbuatan itu perbuatan yang baik. Maka semenjak daripada itulah berhimpun macam kita semayang. Dan pada zaman Sayyidina Umar juga yang dibuat daripada 8 rakaat jadi 20 rakaat. Untuk perbanyakkan jumlah semayang pada malam-malam daripada Ramadan. Bagi banyak. Sebab dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Nuaim disebut, sallallahu alaihi Muhammad, semayang amalan sunat yang baik yang kita buat dalam bulan Ramadan, Allah ganda seperti mana fardu.
Amalan fardu yang kita buat dalam bulan Ramadan digandakan 70 kali ganda. So kalau fardu ni, kalau sunat ni ataupun kalau fardu ni pada bulan biasa, paling kurang nilai dia 10 kali ganda. So kalau kita buat 20 rakaat, nilaian dia macam kita buat 200 rakaat. Sebab setiap tu digandakan 10 kali ganda. So lagi banyak pahala, lagi banyak gandaan. Sebab tu ulama suruh perbanyakkan sembahyang dalam bulan Ramadan. Ingat, Ramadan bukan ada sembahyang saja, banyak benda yang lain lagi. Boleh baca Quran, banyakkan berdoa, banyakkan berselawat, banyakkan takbir, tahlil, tahmid, salih alaihi Muhammad. Kan? Banyak benda yang lain. Tapi ditanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyu a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal sekali? Dalam banyak-banyak amal apa yang paling afdal? Nabi kata apa? As-salah, sembahyang. Pasal apa sembahyang? Pasal dalam sembahyang tu dah ada baca Quran. Dalam sembahyang tu dah ada doa. Dalam sembahyang tu ada selawat. Dalam sembahyang tu ada takbir, tahmid, tahlil. Dalam sembahyang tu ada apa benda yang kita sebut tadi ni yang buat luar sembahyang, semua terimpun dalam satu benda nama sembahyang. Maka bila tuan-tuan perbanyak sembahyang, maka tuan-tuan perbanyak baca Quran. Dan tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan perbanyak doa. Tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan perbanyak selawat. Tuan-tuan perbanyak macam-macam tuan-tuan dapat dengan hanya satu amalan nama dia sembahyang. Maka tuan-tuan perbanyakkanlah sembahyang dalam bulan Ramadan. Cuma bila kita nak buat sendiri-sendiri, kita tak boleh nak buat. Nak balik rumah buat 20 rakaat, hampa jangan harap. Betul ni? Yang balik ni buat 8, balik di rumah. Tak apalah Ustaz, saya tambah ke rumah saya, perawih bagi 20. Seimbang. Balik rumah. Tak apalah Ustaz, tarawih witir dengan Tok Imam, tak apa. Saya mayang witir ke rumah seorang-seorang. Seimbang begitu kan. Tak nak jadi ya tuan-tuan. Balik rumah lagi jumpa yang pada buka puasa punya Salih Muhammad murtabak. Pakai murtabak tu, lepas tu sengkak, kenyang, tidur, lena. Esok sedap-sedap, sok. Tuan-tuan, kita punya kekuatan di mana? Di masjid. Maka subhanallah, sebab tu dihimpunkan di masjid dengan perbanyakkan sembahyang. Dan cantiknya ulama kita ni tuan-tuan, dia namakan sembahyang ni sebagai tarawih. Bukan Nabi bagi nama tarawih ni. Ulama kemudian yang bagi nama tarawih ni. Dia namakan tarawih mengambil kata asasnya tarwihah, rehat-rehat. Sembahyang tarawih ni sembahyang rehat-rehat. Hari ni dia duk bincang, Ustaz nak dalam grup tadi kata, Ustaz nak tazkirah waktu mana? Saya saja pilih nak tazkirah ni lepas 4 rakaat. Supaya saya nak keluarkan kita daripada pemikiran tarawih ni sembahyang aja. Sedangkan tarawih ni dia istirahat. Sebab tu tuan-tuan kita dekat Nusantara ni kita terbiasa dengan selawat. Tengok ni. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal kita fadlan minallahi wa ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Kita dah biasa. Tapi tempat yang tak buat macam tu, bila kita pergi buat selawat dia kata apa? Pelik ni dia buat apa pula lagu macam ni, tak ada Nabi SAW tak belajar. Pelik ni. Tuan-tuan tahu tak, lebih pada selawat lagi orang buat. Kita buat tazkirah. Ulama dulu, orang dulu buat lebih pada tazkirah lagi. Kita mungkin biasa dengan selawat di antara tarawih. Mungkin kita kurang biasa tazkirah di antara tarawih. Waktu ada tempat buat tazkirah, mereka komplain. Orang nak pergi sembahyang tarawih lah. Oh, tazkirah apa? Tazkirah waktu lain lah. Macam lah dia duduk main waktu lain tazkirah tu. Kita nak terangi nak bercakap dengan dia tu. Dia pasal dia tak suka, dia tak mau. Dia ingat tarawih ni mesti duduk sembahyang lah. Tuan-tuan tahu tak pada zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Zaman Imam Malik duduk di Madinah. Nah, dia digelar sebagai Imam Haramain. Base Imam Malik di Madinah, mazhab Maliki. Imam kita Imam Syafi'i pergi mengaji dengan Imam Malik. Tuan-tuan, waktu pada zaman Imam Malik, orang yang duduk di kota Makkah, mereka duduk semayang di Masjidil Haram. Tuan-tuan tahu apa mereka buat? Mereka semayang 20 rakaat. Pada setiap 4 rakaat kita berhenti doa tadi kan? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil majud, apa semua, Allahumma salli Muhammad.
tu imam pun angkat tangan, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tu doa kena panjat tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Bukan sakat tu imam kena baca, kita sendiri kena baca. Pasal Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai suamiku, kalau aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa doa yang aku nak baca? Nabi ajak doa tu. Doa minta pengampunan. Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, kita berhenti tang doa 4 rakaat, kita berhenti doa. Tuan-tuan tahu tak zaman Nabi, zaman Imam Malik, tahu depa buat apa? Depa bukan berhenti selawat dan doa. Depa tawaf 7 pusingan. Habis 4 rakaat, tawaf 7 pusingan. Habis 7 pusingan, duduk balik, semayang pula 4 rakaat. Habis 4 rakaat, berhenti, tawaf pula 7. Habis, duduk balik, semayang 4 rakaat lagi. Habis 4 rakaat, tawaf lagi. Demikianlah sampai habis 20 rakaat tawaf, kemudian tutup dengan witir. Tuan-tuan, best tak tuan-tuan kalau ada macam tu? Best tak ni? Selawat pun puan marah. selawat set je pun. Itu berapa duk selawat Nabi tak buat pun. Tawaf pun Nabi tak buat. Zaman siapa? Zaman Imam Malik. Zaman salaf. Tu baru salaf. 300 tahun selepas Nabi SAW. Tu baru salaf betul-betul. Tuan-tuan, geng di Madinah tak puas hati. Mereka kata dekat Makkah best lah, mereka ada Kaabah, mereka boleh tawaf, ada Kaabah boleh tawaf. Kita kat sini tak ada Kaabah. Kita nak buat apa? Rujuk mereka dengan ulama-ulama yang ada dekat situ. Kita nak challenge mereka dekat Makkah, kat Madinah, kita buat tambah 4 rakaat. Setiap daripada 4 rakaat. Nak challenge mereka boleh tawaf, kita sini tak ada 4 nak tawaf. Habis 4 rakaat, kita berhenti. Apa kita buat? Tambah 4 rakaat. Habis 4 rakaat ni, tambah lagi 4 rakaat. Habis 4 rakaat ni, tambah lagi 4 rakaat. Total 36 rakaat. Tuan-tuan, nak cerita. Tu kesungguhan mereka ni. Dalam mereka ni, nak memperbanyakkan ibadat dalam bulan Ramadan. Syukur kita duduk Nusantara. Ulama ajak dekat kita, habis 4 rakaat, hampa selawat. Selawat ni sangat besar. Bukan takat dalam bulan Ramadan. Waktu luar pun sama. Dan tuan-tuan perasan tak? Kita buat apa lagi? Kita buat zikir yang nama dia Al-Baqiyatus Salihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu kita kata lagi. Tu kanzun. Perbendaharaan. Daripada perbendaharaan Allah. Apa dia? La haula wa la quwwata illa billah. Jangan main. Selawat lagi SAW. Tuan-tuan, yang Allah akan kurniakan 10 rahmat. Allah selawat ber 10 selawat. Orang yang selawatkan 1 selawat. Tu dia yang kita buat tu. Doa pula. Doa pun doa yang diajak Nabi SAW. Yang kita kena baca dalam bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu riwayat lain, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bukan benda saja-saja tu imam duk tu. Tok Bilal duk kata tu. Tak. Semua ada kelebihan dia tu sendiri. Waktu tuan-tuan saya semak, kalau kita tahu ulama tolong susun kat kita, cantik sangatlah. Lepas tu lagi satu penutup dia, tuan-tuan. Ceritanya duk selit-selit di antara ni bukan cerita tazkirah. Bukan cerita selawat. Tuan-tuan nak berhenti makan pun boleh. Tu imam habis solat apa? Tok Bilal kata, tuan-tuan, kita dah habis 2 rakaat. Alhamdulillah, 2 rakaat dah. Kita ada lagi 18 rakaat lagi. Tapi ni nampak mesej masuk ni, cok udang nampak baru sampai. Jadi kita takut lagi sejuk pula, jom kita makan dulu. Oh, tuan-tuan makan dulu. Lagi masuk, tuan-tuan, alhamdulillah. Dah habis dah 4 rakaat kita ni, ada 16 lagi. Tapi buat kacang pula depan hantar, jom kita makan buat kacang pula. Tiap 2 rakaat bukan selawat, tuan-tuan pergi makan pun tak apa cerita. Relax tuan-tuan, relax. Sampai buat apa tak apa. Faham tak ni? Cuma lagi satu saya nak pesan. Jangan balik sampai kita habis dengan tu imam sembahyang witir. Kita ni tak apa kerat dia tuan-tuan, ni tanda akhir zaman agak. Makin kurang jemaah dalam masjid ni. Dah tinggal berapa kerat dah. Elok habis tu imam 8, sekerat lagi balik.
Bro, start motor balik tu, balik buat apa tau. Kita main tarawih, balik. Aku main tarawih je. Bukan nak main witir. Oh, nah. Ada geng tak mau main witir. Ada geng lagi, aku nak main tarawih je, isyak pun tak semayang. Dia kata, bulan Ramadan ni ada tarawih, dia tahu bulan isyak ni bulan lain pun ada. Dia tak payah mayang. Macam perangai orang ni kan. Tuan-tuan, dia balik pasal apa tak semayang witir dengan imam. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Man qama ma'al imam hatta sarifa kutiba lahu ka qiyami lailatin atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang semayang bersama dengan imam sampai habis, sampai selesai, maka pahala baginya seperti dia qiyamul lail seluruh malam. Daripada maghrib sampai subuh tu qiyamul lail straight, tak berhenti-berhenti. Pergi depan Allah, ni pahala apa ya Allah? Aku tak pernah mayang sampai qiyamul lail sampai sepenuh malam tak tidur ni. Memang tiap-tiap malam mesti tidur punya. Tapi apa pahala yang mana mai pahala ni? Hari tu semayang tarawih sampai habis dengan tu imam. Tu je. Lepas tu kalau boleh tuan-tuan yang duk ada ni semua tolong tunggu sampai habis dengan tu imam. Lepas tu imam habis, tuan-tuan balik. Sebab pahala dia tuan-tuan akan rasa rugi sangat bila pergi depan Allah tiba orang ada tuan-tuan tak ada. Padahal 3 rakaat je lagi. Mudah-mudahan jadi manfaat tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.